أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-Syaikhul Muallif Al-Imamu Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa in qulta hadzal qadru min ilmi tauhid hal yahsulu bi nazaril insani min ghairi muallimin. Alhamdulillah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang pertama anjuran Masjid Bukit Indah Ampang menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, tata cara ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Masih lagi beliau membincangkan tentang aqabah yang pertama yang perlu didaki dengan jayanya oleh seorang yang ingin menjadi ahli ibadah, iaitu aqabatul ilmi, dakian ilmu. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, fa in qulta, maka sekiranya kamu bertanya, sekadar dengan ilmu tauhid sebegini yang melepaskan seseorang dari fardu ain, mengenal bahawa dia mempunyai Tuhan yang wujud, tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran, yang tidak sama seperti makhluk, yang tidak berhajat kepada makhluk, yang maha esa, yang maha hidup, yang maha berilmu, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berkata-kata. Sekadar ingin tahu punya Tuhan yang maha sempurna, adakah terhasil dengan semata-mata manusia itu mengkaji dan memperhatikan tanpa perlu ada guru? Boleh atau tidak? Mana kata Imam Ghazali, kalaulah kamu tanya ilmu tauhid yang basic ni, saya nak kaji sendiri, tidak perlu kepada guru, boleh atau tidak? Itu soalan dia. Lalu dijawab,
Qala rahimallahu ta'ala fa'lam annal ustaza fatihun wa musahhilun. Ketahuilah bahawa seorang guru itu adalah orang yang membuka kefahaman dan yang memudahkan seseorang itu mendapatkan hakikat sesuatu ilmu. Bukan kata mustahil ya, satu orang tu dengan berfikir seorang diri tanpa bimbingan guru dia dapat faham perkara-perkara asas dalam akidah, tidak mustahil. Tapi tidak semudah kalau berbanding dia dibimbing oleh guru. Guru ini akan memudahkan perjalanan dia. Wa tahsilu ma'ahu ashalu wa arwahu. Menghasilkan ilmu dengan bimbingan guru ini lebih mudah dan kurang membebankan. Wallahu ta'ala bifadlihi yamtannu ala man yasha'u min ibadihi. Memang tidak dinafikan, padahal Allah Ta'ala dengan kurniaannya boleh sahaja Allah mengurniakan ilmu kepada sesiapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-Nya. Fayakunu huwa muallimuhum subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang menjadi guru kepada mereka, yakni Allah lah yang memberikan mereka itu kefahaman tentang perkara-perkara yang sebenar dalam akidah. Tapi itu jarang. Yang biasa berlaku, kita ni dapat faham dengan bimbingan guru. Maka dia lebih selamat ya. Tidak sedikit orang yang cuba faham sendiri, tergelincir dari landasan kebenaran kerana tidak dibimbing oleh guru. Maka kita dapat faham ya, daripada jawapan Imam Ghazali ini, berguru dalam perkara akidah ini lebih selamat dan lebih memudahkan kefahaman. Summa'lam anna hadhihi al-aqabata allati hiya aqabatul ilmi aqabatun ka'udun. Kemudian ketahuilah bahawa aqabah ini, dakian ini, iaitu dakian ilmu, merupakan dakian yang sangat payah. Walakin biha yunalul matlubu wal maksud. Kalau fikir-fikir payah, tak maulah kita. Ya, susah nak dapat ilmu ni, bukan senang. Tapi ialah dengan ilmu itulah dicapai segala yang dituntut dan segala yang dimaksud. Nampak macam mana? Bahkan ada riwayat, kalau tidak silap saya, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana beliau menegaskan bahawa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang nak akan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan jalan ilmu. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa nak akan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan melalui jalan ilmu juga. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang nak kebaikan dunia dan juga akhirat, dua-dua dia nak, maka hendaklah melalui jalan ilmu. Jadi tidak ada pilihan. Kita lihatlah orang yang berjaya dalam bidang dunia atau bidang agama, dalam bidang bekerja, berkejaya atau dalam bidang perniagaan, pasti dia menjalani jalan-jalan menuntut ilmu. Paling tidak dia mengaji, berguru dengan orang yang pernah melalui pengalaman, gagal, bangkit, berjaya, dia kena berguru. Ikutlah kadang-kadang istilah tu pelbagai. Kalau dalam ilmu agama mungkin orang panggil ustaz, kiai, syekh. Kalau dalam ilmu perniagaan mungkin dia panggil mentor, sifu, ya, trainer. Tapi yang penting kena ada guru ya, yang menyampaikan ilmu kepada seseorang. Nafu'aha kathirun, manfaat ilmu itu sangat banyak. Wa qat'uha syadidun, dan merentasi dakian ini adalah sangat dahsyat. Wa khataruha azimun, risiko dan bahayanya besar. Risiko menuntut ilmu ni besar. Kam man adala anha fadalla. Betapa ramai orang yang lari daripada menuntut ilmu lalu dia jadi sesat. Bila dia nak berubah je, dia terus nak beramal. Bahkan ada yang sampai beli tiket nak pergi ke Suria, kononnya nak berjihad. Dia tidak ada ilmu dalam dada dia. Dia sangkakan bunuh-membunuh sesama Islam tu jihad. Terlibat dengan fitnah peperangan sesama Islam tu dia sangka jihad. Jadi nak cari shortcut lah. Bahkan bom diri sendiri pun dia sangkakan jihad. Dan yang memegang tasbih tanpa ilmu, yang solat tanpa ilmu, yang berzikir tanpa ilmu, fadalla,
lalu dia menjadi sesat. Wa kam man salakaha fazalla, dan betapa ramai yang menjalani jalan ilmu. Yang tadi dia langsung tak mahu menuntut ilmu, sesat dia. Ya ini dia dah berjalan jalan ilmu dah mengaji, dah menuntut ilmu, tetapi dia tergelincir. Kan ada juga ya orang-orang yang dia belajar agama, macam mana boleh terikut dengan ajaran sesat ni? Macam mana boleh jadi pengikut orang yang sesat ni? Kalau tengok dia belajar di universiti mana. Ini maksudnya dia sudah menjalani tapi tergelincir dalam perjalanan. Wa kam min ta'ihin fiha mutahayyirun, dan betapa ramai pula yang kesana kemari dalam dakyat ilmu ini dalam keadaan kehairanan, tak tahu mengaji apa. Bawa kitab, kepit kitab kesana kemari. Kitab bawa ketiak, ketiak bawa kitab. Kalau tanya apa pun tak tahu. Tak faham. Kadang perkara-perkara asas pun tak faham. Dah nak mengajar, nak berkuliah, kalau ditanya adakah Allah boleh beranak, kata dia boleh. Itu macam mana? Allah pula dia kata boleh beranak. Ya, sebab Allah Maha Kuasa. Tak mengaji. Kuasa yang memang Allah Maha Kuasa. Kuasa Allah tidak kena mengena dengan yang mustahil. Kuasa Allah itu hanya kena mengena dengan yang mungkin. Anak bagi Allah itu mustahil. Kerana itu mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah, mustahil. Jadi orang sudah tergelincir dalam perjalanan dan ada yang menjadi kehairanan, tak faham. Wa kam min hasirin munqati'un, dan betapa ramai pula yang kepenatan lalu dia berhenti, give up. Wa kam min salikin qata'aha fi muddatin yasiratin, tapi ini semua kurniaan Allah. Betapa ramai pula yang menjalani jalan ilmu dalam tempoh yang singkat dia menjadi alim. Ada ya, bahkan yang sudah berusia baru nak start menuntut ilmu pun ada yang boleh jadi alim. Ada kawan-kawan saudara kita yang dahulunya non-Muslim masuk Islam, dia mengaji 2-3 tahun, Masya Allah jadi alim. Jadi rezeki dengan usahalah. Kemudian wa akharu mutaraddidun fiha 70 sanatan, dan ada yang tak tahu ke mana, ke tepi tidak, ke tengah tidak, 70 tahun dah mengaji, tak alim-alim. Rezeki masing-masing, tapi usaha kena usaha. Wal amru kulluhu biyadillahi azza wa jalla, segala urusan hakikatnya kesemua sekali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amma naf'uhu fa'ala ma dzakarna min shiddatil hajati lil 'abdi ilaihi wa bina'i amril ibadati kullihi alaihi, la siyama ilmu tauhidi wa ilmu sir. Adapun manfaat ilmu, mengikut apa yang kami telah sebutkan, betapa besarnya hajat hamba kepada ilmu. Bahkan seluruh urusan ibadah itu terbina atas ilmu. Kalau tak tahu mana rukun, mana syarat, artinya tidak sah. Ibadah jadi sia-sia. Walaupun rajin beribadah. Jadi sah tidak sah, diterima tidak diterima ibadah itu, semuanya itu asalnya bermula di atas ilmu, terutama sekali ilmu tauhid dan ilmu sir, yakni ilmu tasawuf. Jadi dengan tidak tahu ilmu tauhid lah orang sekarang ni bercakap macam-macam tentang Allah Ta'ala. Ada yang kata kalau nak dekat dengan Allah tu atas bukit lebih dekat dengan Allah. Pasal Allah tu di langit, kata dia. Bukit kan lagi tinggi daripada bumi. Jadi yang duduk di atas puncak bukit berbanding yang duduk di kaki bukit, yang di puncak bukit lebih dekat dengan Allah. Ini akidah apa macam ini? Ya. Tapi orang sudah tidak segan silu. Ilmu tauhid sudah jadi sesuatu perkara yang ragu-ragu. Padahal asal ilmu tauhid itu yakin. Dan ilmu tasawuf antara dua kezaliman. Satu kezaliman orang yang menolak tasawuf, kononnya tasawuf ini ajaran Hindu, kata dia. Tak mana ada tasawuf dalam Islam. Ini semua pengaruh Hindu, pengaruh Kristian. Tasawuf ni kotor seperti air acak. Ini satu kezaliman. Dan yang menyalahgunakan tasawuf sebagai label kepada ajaran sesat.
Ini ilmu hakikat, kata dia, dah sampai makam tinggi. Ya, kalau makam dah tinggi, tak payah solat, kata dia. Betul ke tuan-tuan? Ilmu kalau makam dah tinggi tak payah solat? Ada yang betul, ada yang tak betul. Yang betul yang mana? Kalau makam dah tinggi, dia solat jadi tak payah, jadi mudah. Itu betul. Tapi kalau tak payah solat, mana tak perlu solat, tak betul. Setinggi-tinggi makam dia tidak akan mengatasi makam para Nabi. Para Nabi alaihimussalatu wassalam kan solat sampai ke akhir hayat. Jadi ini masalah ilmu tasawuf. Satu yang anti membuta tuli, tolak tasawuf bulat-bulat. Satu pula yang menggunakan tasawuf untuk habuan dunia. Jadi kedua-dua ini perlu kepada ilmu yang sebenar. Falaqad urwiya anna Allah Ta'ala auha ila Dawud alaihi salam faqala ya Dawud ta'allamil ilman nafi'a. Telah diriwayatkan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, wahai Daud, belajarlah akan ilmu yang bermanfaat. Ilmu banyak, kita nak ilmu yang bermanfaat. Lalu beliau bertanya, ilahi wa mal ilmun nafi', wahai Tuhanku, ilmu bermanfaat yang bermanfaat itu ilmu yang macam mana? Faqala an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai'in fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Jadi daripada riwayat ini dapat difahami bahawa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghampirkan seseorang kepada Allah. Bukan yang menjadikan dia semakin sombong, bukan menjadikan dia itu pakar debat, bukan yang menjadikan dia itu nak memperlekehkan umat Islam, umat Nabi SAW, bukan. Tapi ilmu yang dengannya kamu tahu keagunganku, kamu tahu kebesaranku, kamu tahu kehebatanku, dan kamu tahu kesempurnaan kekuasaanku atas setiap sesuatu. Maka yang demikian itulah yang akan menghampirkan kamu kepadaku. Jadi difahami daripada riwayat ini bahawa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghampirkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin dia bercita-cita, dia kata elok juga kalau saya ni mati masa budak-budak lagi. Kalau mati sebelum balik kan senang, tak ada dosa, tak ada tanggungan. Kalau dah balik kan kena hisap, ya, dosa banyak mana, pahala banyak mana, nak kena jawab. Kalau mati masa kecil belum balik, itu bagus. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Kata beliau, ma yasurruni allau mittu tiflan wa udkhiltul jannata walam akbar fa'arifa rabbi. Tidak menggembirakan aku, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalaulah ditakdirkan aku tu mati dalam keadaan aku masih kanak-kanak, lalu aku masuk syurga. Sebab mati kecil masuk syurga. Itu tidak menggembirakan aku kerana aku tidak sempat besar, dewasa, lalu aku kenal akan Tuhanku. Makna Sayyidina Ali bukan kata tak gembira masuk syurga, tapi tak gembira tak sempat dapat ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa inna a'laman nasi billahi ashadduhum khasyatan. Kerana sesungguhnya orang yang paling kenal akan Allah Taala adalah orang yang paling takut kepada Allah Taala. Wa aktsaruhum ibadata, dan yang paling banyak melakukan ibadah. Jadi kalau yang klaim ilmu makrifat, hakikat, semayang pun tidak, ya, apa pun tidak, itu pembohongan. Itu adalah lakonan. Kalau betul-betul dia kenal akan Allah Ta'ala, pertama dia akan takut kepada Allah, yang kedua dia akan rajin beribadah kepada Allah, wa ahsanuhum fillahi subhanahu wa ta'ala nasihatan, dan dialah paling elok melakukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kenal Allah, takut kepada Allah, ikhlas kepada Allah, dan rajin beribadah kepada Allah Taala.
Wa amma shiddatuha fabdhul nafsaka fil ikhlasi fi talabil ilmi. Adapun payahnya akabah ilmu ini, maka usahakan diri kamu tu betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu ni kadang-kadang menjadi juga satu pancingan kepada dunia. Kalau ada ilmu mungkin orang angkat, kalau ada ilmu mungkin orang sanjung, kalau ada ilmu mungkin dapat pujian dan sebagainya daripada manusia. Dan nak ikhlas tu sukar. Wal yakun at-talabu talaba dirayatin la talaba riwayatin. Dan jadilah menuntut ilmu itu sebagai tuntutan untuk faham, bukan tuntutan sekadar untuk hafal riwayat. Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Ya. Berkata ulama ni dalam kitab ni, dan tapi faham tidak. Hanya kan rajin hafal. Jangan. Wa'lam annal khatara azim. Ketahuilah bahawa bahaya menuntut ilmu ni besar. Ya, memang penting, tapi bahaya pun besar. Wa man talabal ilma liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Barang siapa yang menuntut ilmu, tujuan dia itu supaya dia dapat memalingkan wajah manusia memandang kepada dia dengan kekaguman. Wa yujalisu bihil umara, dan supaya dengan ilmu yang dituntut dia dapat duduk dengan para pemimpin. Wa yubahi bihin nuzara, dan dengan ilmu itu dia dapat bermegah-megah dengan orang-orang yang ada ilmu. Wa yatasayyada bihil hutama, dan dia dapat memancing habuan dunia. Fatijaratuhu ba'iratun wa safqatuhu khasiratun. Maka itu akan menjadi perniagaan yang hancur dan satu kontrak yang rugi. Orang yang menuntut ilmu untuk tujuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ibarat orang yang berniaga tapi penuh dengan kerugian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah memberi amaran dalam perkara ini. Elok kita semua mengambil peringatan. Man talabal ilma liyufakhira bihil ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu, tujuannya dapat berbangga-bangga dengan ilmu itu akan para ulama. Jadi kalau ulama bersembang, kita boleh masuk cakap. Kita boleh menyampuk, kita juga boleh berbahas. Jadi berbangga kita, orang dia, oh Masya Allah, tinggi pengajian dia ni. Oh kalau tak tinggi, tak dapat dia bercakap macam ini. Tak mampu dia berbahas macam ini. Itu tujuan dia. Au liyumariya bihis sufaha, supaya dia dapat berdebat dengan orang-orang jahil. Kamu tak tahu, dalam kitab ni sebut macam ni. Itu saja tujuan dia. Supaya orang jahil dapat disenyapkan. Au liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau tujuannya supaya wajah-wajah manusia memandang kepada dia, yakni menyanjung dia. Apa natijah dia? Buat tiga benda ni. Tuntut ilmu, pertama kerana nak berbangga dengan ulama. Kedua, kerana nak berdebat dengan orang jahil. Ketiga, supaya orang memandang menyanjung kepada dia. Buat tiga benda ni. Apa natijah dia? Dalam hadis Nabi SAW beritahu, adkhalahullahunna, nescaya Allah akan masukkan dia dalam neraka. Wal iyazubillah. Jadi bimbang, takut kita terpedaya. Zahirnya kita tukar akhirat sebab kita menuntut ilmu agama. Bukan kita menuntut ilmu dunia. Kita alim dalam bab agama. Tapi rupanya dengan tujuan yang tidak ikhlas tadi, natijahnya adalah dihumbankan oleh Allah ke dalam neraka. Wal iyazubillah. Qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala, telah berkata Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih, amiltu fil mujahadati salasina sanatan fama wajadtu syai'an ashadda alayya minal ilmi wa khatarihi. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah menceritakan pengalaman beliau. Kata beliau, saya telah beribadah dan bermujahadah 30 tahun, bermujahadah untuk capai kepada ridha Allah. Dan saya tidak jumpa satu apa yang lebih teruk, yang lebih susah daripada ilmu dan bahaya dia. Jadi bermujahadah ini susah.
Tapi yang paling susah adalah menghadapi mujahadah ilmu. Wa iyyaka an yuzayyina laka syaitan. Tapi hati-hati. Kita tahu proses menuntut ilmu ni berisiko dan berbahaya. Tapi hati-hati kata Imam Ghazali, ay yuzayyina laka syaitan. Jaga-jaga jangan sampai syaitan itu menghiasi kepada kamu, fayaqulu laka idza kana qad warada hadzal khatarul azim fil ilmi fatarkuhu aula. Syaitan pandai. Jadi kata syaitan, kalau dah macam ni punya bahaya menuntut ilmu, lebih baik jangan tuntut ilmu. Kalau tak kena gaya kamu tuntut ilmu, Allah umban kamu dalam neraka. Baik, siap-siap kamu tak tuntut ilmu, dah tentu selamat. Jangan. Ini bahaya. Fala tazunnanna dzalika. Jangan sekali-kali kamu menyangkakan demikian. Falaqad urwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala utli'tu lailatal mi'raj 'alan nar. Aku telah dipalingkan pada malam Mi'raj itu melihat ke arah neraka. Fara'aitu aksara ahlihal fuqara. Lalu aku melihat kebanyakan ahli neraka itu adalah fuqara, orang-orang yang fakir. Jadi para sahabat terkejutlah. Oh, ramai orang miskin pula masuk neraka. Qalu ya Rasulullah minal mal. Yang masuk neraka ramai-ramai ini, adakah mereka miskin tidak ada harta? Qala la bal minal ilmi. Bukan. Yang ramai masuk neraka itu bukan miskin tak ada harta. Mereka miskin tak ada ilmu. Jadi yang masuk neraka ramai orang yang tidak ada ilmu. Bukan kata yang ada ilmu tu confirm masuk syurga pun tidak. Tapi berbanding dengan yang tidak ada ilmu, yang tidak ada ilmu tu lebih mudah tergelincir di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Faman la yata'allamul ilma la yata'atta lahu ihkamul ibadat. Maka barang siapa yang tidak belajar ilmu, tidaklah dia itu dapat memperelokkan ibadah, wal qiyamu bihuquqiha, dan tidaklah dapat dia mendirikan hak-haknya kama yang bari. Bukan setakat ibadah saja, bahkan nikah kahwin. Ada orang dia tak ada ilmu bahawa tolak tak boleh main-main, tak boleh buat bergurau. Salasun jidduhunna jiddun wa hizluhunna jiddun. Tiga perkara sungguh pun sungguh, bergurau pun jadi sungguh. Salah satunya adalah at-talaq, cerai. Dia tak ada ilmu. Dia bergurau dengan isteri dia, kata aku cerai kamu 3 talak, aku cerai kamu 5 talak. Ya, bergurau kata dia. Padahal isteri itu dah jadi bain dah. Dah tak boleh rujuk lagi dah. Apatah lagi bab ibadah. Walau anna rajulan abada Allah Subhanahu wa ta'ala ibadata malaikat samawati bighairi ilmin kana minal khasirin. Kalaulah orang itu beribadah seumpama malaikat tapi tanpa ilmu, maka dia tergolong di kalangan orang yang rugi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.